RM18 dia kata, oh mahalnya. Dia punya sikap kita tu. Tapi kalau jual tudung, Allah, RM80 sanggup bayar 3 kali. Betul ya tuan-tuan? Pengalaman kan? Lagu buku ni. Jadi sebab tu saya tak tulis buku besar ni. Saya tulis buku jual RM4 lah. Buku-buku lagu ni. Tapi tajuk dia yang saya rasa khususnya ustaz-ustaz lah. Juga muda-mudi, anak-anak remaja. Tuan-tuan, perempuan saya tak bimbang nak jadi syiah. Takkan nak jadi syiah kot ni lagu ni pakai hitam syiah ke ni? Tak kot kan? Tapi nu hak generasi muda. Saya bimbang. Sebab tu saya tulis buku kecil-kecil lah. Kadang-kadang saya jual RM1 ni buku ni. Ikut sponsor lah. Kalau sponsor banyak, saya kita boleh jual murah-murah. Tapi hari ni saya jual RM4 lah. Sebuah buku ada 2 buah. Yang pertama tajuk apa dia Ustaz? Apa? Siapa Syiah yang sebenar. Kemudian saya buat buku yang kedua ni, nama dia Menjawab Pelik Syiah. Ni isu-isu yang selalu diketengahkan untuk memerangkap orang Islam, yang bila dengar hadis kisah, oh dia pening nak jawab ta'tilah. Sebut hadis thaqalain, dia istilah ilmiah sikit lah, yang maknanya kena mengaji sikit benda tu, barulah kita boleh faham dengan baik. Jadi saya cuba masukkan dalam ni 10 isu saja yang selalu digunakan untuk memerangkap umat Islam, yang barangkali agak ilmiah sikit, maknanya kena detail baca sikit baru kita boleh faham. Barangkali boleh tanya juga ustaz-ustaz kita yang ada. Jadi kalau tuan-tuan berhajat kepada buku-buku ni untuk melihat generasi kita yang seterusnya selamat daripada pengaruh ni, tuan-tuan boleh dapatkanlah buku saya. Buku saya betul setiap boleh, tak ada hak cipta. Dia abang tu, buku saya tak ada hak cipta. Saya tulis tu hak cipta tidak terpelihara. Guna untuk Islam silalah tuan-tuan. Jadi dekat tu lah yang saya nak buat kesimpulan ataupun nak promosi sikit untuk kepentingan Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, nampaknya berakhirlah program forum dakwah kepada non-muslim, apa tanggungjawab kita. Sebelum saya mengakhirinya, dalam dakwah, tulisan dakwah itu, huruf-huruf dakwah ada makna yang tersirat rasanya. Yang saya sempat tuliskan, di itu adalah doakan. Maknanya kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, kalau kita tak mampu nak berdakwah, contoh di Singapura, kalau kita ni Melayu dorang, ada orang kata Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Tu salah faham juga tu. Nah, Islam ni untuk semua. Tu yang Ustaz buat buku Islam untuk semua. Boleh beli dan faham nanti insya-Allah. Dan kenapa dia tulis sini, Tuhan untuk semua. Sebab Tuhan untuk semua, bukan untuk Melayu saja. Untuk Cina, untuk India, untuk Arab. Rasulullah bukan Melayu, orang Arab. Baik, yang buat Islam orang Arab, Rasulullah SAW. Jadi tugas tanggungjawab kita ni, kalau kita tak ada ilmu, kita nak berdakwah pada orang Cina, orang India, segan pula, takut pula, diorang ni Cina banyak pula, diorang ni orang bukan Islam, kami ni hanya Islam 2 orang saja. Yang kita mampu doa kepada Allah, hati kita boleh berdoa kepada Allah. Jadi yang di itu ada doakan moga Allah beri hidayah. Seperti Rasulullah tadi, Ustaz kata tentang Rasulullah di Taif, Allahumma hdina, Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Doakan. Yang kedua, itu adalah akhlak junjungan. Kalau kita tak mampu juga nak berdakwah tadi, nak beritahu tentang Islam, kita ada akhlak Rasulullah yang Rasulullah ajar. Yang kita ni hari-hari mengaji ni kita dapat sedikit sebanyak tentang akhlak Rasulullah. Kita contoh, kita amalkan lepas balik nanti ni. Jadi orang bukan Islam nampak, oh ni Allah cantiknya akhlak Islam. Yang K itu adalah kebijaksanaan ataupun mesti ada ilmu, dan ataupun K adalah keikhlasan. Dalam berdakwah ada ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya iaitulah W, wawasan, ataupun kita kena ada azam. Dalam hidup kita kena ada azam untuk menjadi seorang pendakwah sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wawasan bahawa dalam hidup aku nak berdakwah, biarlah walau seorang pun aku dah sampaikan Islam kepada orang yang bukan Islam tadi. Kena ada wawasan tu, azam tu kena ada. Yang seterusnya iaitulah kelima A itu adalah amalan. Kita mesti beramal. Sebagai seorang Islam mesti beramal. Udkhulu fi silmi kafah tadi Haji kita kata. Apakah masuk hanya dengan kaki, masuk dengan kepala? Tak. Semua amalan Islam wajib diamalkan oleh orang Islam. Tu. Jangan Islam tapi tak sembahyang pun. Tu yang kita tak mau. Kita mau Islam tapi kita sembahyang. Islam memang betul kita ni Islam ni. Bukan Islam sebagai hanya dalam IC saja Islam. Lain tak ada Islam. Baik, dan yang terakhir iaitulah harapan. Harapan ataupun kita tawakal. Harap kita kepada Allah. Ya Allah, aku berharap
supaya orang aku dakwahi, orang yang aku telah berikan mesej Islam kepadanya memeluk Islam suatu nanti. Walaupun hari ini mereka caci aku, maki aku dan sebagainya, aku berharap padamu ya Allah agar dakwah yang aku sampaikan pada mereka, mereka terima ya Allah. Dan aku berharap padamu dakwah yang aku berikan pada mereka, mesej yang aku sampaikan kepada mereka, engkau terima ya Allah. Itu yang penting sekali. Sebab kita hidupkan dunia saja, akhirat ada lagi. Jadi cukup sekadar itulah untuk forum kita pada hari ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah kami sebagai ahli panel dan juga sebagai moderator AJK di sini mohon maaf dan ampun sekiranya ada kekurangan dan kelemahan. Sebab yang baik daripada Allah, lemah tu kita ni lah, sebagai kita tak lepas daripada buat dosa, buat salah, buat silap, kadang tersasul dan sebagainya. Dan kami tak mahu juga sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.